Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammani akmalani ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Aqulu billahi taufiq. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas limpah dan rahmat kasih sayang Allah. Kita semua pada malam ini diizinkan oleh Allah untuk meneruskan lagi kuliah Isyak kita, pengajian kitab Rintihan Para Nabi karangan Al-Imam karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, salah seorang ulama yang tidak asing bagi kita semua, terutamanya dalam bidang doa. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini sekalipun berada dalam mood cuti, mood bercuti sebenar dengan hujung tahun lah. Begitu juga cuti umur seperti Christmas dan cuti sekolah. Mungkin ramai yang balik ke kampung, ramai yang juga mungkin bercuti, pergi melancong dan sebagainya. Jadi ini adalah nikmat yang Allah Azza wa Jalla kurniakan bagi kita, walaupun kita masih berada dalam PKP, namun kita bebas untuk rentas negeri ke sana dan ke sini. Namun pada masa yang sama kita membulatkan tekad kita, tawakal kita kepada Allah Azza wa Jal dengan tawakal yang tinggi, yang bersih, yang murni, yang suci. Terutamanya apabila kita berada dalam musim Christmas ni, jadi kita diujilah dengan rakan-rakan keluarga yang menyambut Christmas. Begitu jugalah sahabat-sahabat kita yang Muslim sekalipun juga menyambut Christmas, mengucapkannya. Jadi ini menguji kita semualah. Mudah-mudahan kita tegarlah di atas tauhid yang suci, yang bersih, yang mana kesemua ini akan menjaga kita lah sebagai tawakal kita. Setelah kita berusaha dengan usaha-usaha yang lain, Allah akan menjaga hamba-hambanya. Jadi mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua daripada sama ada ujian COVID, begitu juga ujian sambutan Christmas yang ada pada hari ini. Baik, hayakumullah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pada tuan-tuan dan puan-puan siapa yang baru masuk. Malam ni insya-Allah kita kalau boleh ke semua follower saya lah, terutama follower page saya Usama Ahmad Razi, ramai-ramai untuk kita masuk ke dalam page channel Akademi Sunnah, kerana page Facebook saya telah di-ban selama sebulan lah lebih kurang oleh Facebook daripada live. Jadi barangkali malam ni kita tak dapat nak cross posting untuk bersiaran juga, pancarkan juga di Facebook page saya. Jadi minta ada feedback sikit, komen sikit pada terutamanya followers Facebook saya, adakah boleh kita tonton live di Facebook saya ataupun tak boleh. Kalau sebelum-sebelum ni kita cuba tak boleh sampai kerana di-ban oleh Facebook lah live, disebabkan satu posting yang saya share 1 tahun yang lalu. Bayangkan setahun yang lalu dah berlepas, baru dikesan pada ketika ni. Jadi nampak sangatlah memang sengaja mencari-carilah, ada point sikit nak jadikan alasan untuk ban kita. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, walaupun
walaupun kita tak dapat nak live di sana, tapi kita boleh live melalui proxy seperti ini di Akademi Sunnah. Itu juga satu faedah, hikmah apabila berlaku benda-benda macam ni. Pertama, siapa yang ada page, siapa yang menjadi admin page. Antara kaedah kita, jika kita sendiri di band, kita boleh lantik orang lain sebagai admin kita. Contohnya lantik isteri kita sebagai admin page, kemudian kita masuk sebagai isteri kita. Kita masih boleh live. Sebab yang di band tu adalah kita secara personal. Tapi page itu, admin yang lain boleh live juga. Jadi saya boleh live di page menggunakan akaun isteri saya lah. Tetapi masih lagi dia strict lah. Dia tak bagi capaian seperti biasa. Boleh live tapi dia tak sampai reach yang sama seperti mana sebelum daripada ni. Tapi masih lagi boleh live lah untuk kita meneruskan momentum ni. Jadi kita doa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan dipermudahkanlah urusan kita. Tidaklah kita ini di ban ataupun di sekat strict bagi kita semua untuk meneruskan live pada malam-malam yang akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga page inilah, page Facebook Akademi Sunnah kita ni. Dan jangan lupa, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya siapa yang telah pun join kontes kita selama lebih kurang 3 minggu, malam ni insya-Allah kita akan mengumumkan siapakah pemenang di akhir pada kuliah kita. Di akhir sebelum penutup kuliah, kita akan umumkan siapakah pemenangnya. Jadi takkanlah pemenang tu dia menang tapi malam ni dia tak ada pula. Pelik lah. Dia menang betul dia tak ada pula malam ni. Kalau boleh hak mana yang dia rasa macam dia tu seolah-olah pemenang, malam ni juga kalau boleh istiqamah lah, konsisten juga. Walaupun dia kata dah ada pemenang, tapi mana tahu kot-kotlah dia boleh kona tang kona. Macam apa kita tengok kadang-kadang di akhir last lap dia boleh potong tang kona. Mana tahu admin kita dia rasa terdetik hati ke, nak pilih di last minute siapakah pemenang. So ini peluang kita yang terakhir lah. Adapun tujuan utama untuk kita istiqamah sebenarnya. Walaupun kita dah tahu dah memang ada pemenang lah, tapi istiqamah jugalah. Kita bukan nak menang saja, kita nak menuntut ilmu juga. Tak kira malam ni jangan hak menang tiba-tiba esok malam hilang. Kata dia dah menang dah, cabut lah. Tidak. Jadi kita insya-Allah pada setiap malam lah kita kalau boleh menyokong page Akademi Sunnah kita malam ni. Baik, hayakumullah ala wa salam wa marhaban bikum. Pada yang siapa baru masuk, insya-Allah malam ni kita nak meneruskan bacaan kitab Rintihan Para Nabi. Tanpa membuang masa lagi, pada kuliah yang lepas kita berhenti berkaitan dengan doa Nabi Adam alaihi salam. Doa Nabi Adam alaihi salam. Sedikit faedah pada tambahan pada pemerhatian kita lah. Kalau tuan-tuan perasan doa Nabi Adam alaihi salam pada kuliah yang lalu adalah doa yang sama juga seperti mana bab taubat. Seperti mana bab taubat ialah juga doa yang sama. Doa yang sama. Kenapa? Pada pemerhatian kita, kerana Nabi Adam AS, dia adalah seorang Nabi yang mana pengikut dia adalah isteri dan juga anak-anak dia lah. Sebab itu para ulama dalam kitab-kitab tafsir, mereka berbeza pandangan. Sama ada Nabi Adam AS dan seorang lagi Nabi Idris AS. Dua Nabi ini adakah mereka Rasul ataupun mereka adalah Nabi sahaja, bukan Rasul. Jadi zahirnya Nabi Nuh AS, itu bab kita yang malam ni, adalah Rasul yang pertama. Adapun Nabi Adam dan juga Nabi Idris AS, mereka ini adalah Nabi. Kerana pengikut mereka, semua ni, keluarga mereka, semuanya beriman. Walaupun barangkali melakukan dosa. Ada buat dosa tapi tidak mensyirikkan Allah. Tidaklah kufur. Mereka semuanya beriman. Jadi Rasul yang pertama diutus kepada umat yang mensyirikkan Allah, yang kufur, adalah Nabi
Nuh alaihissalam tu rasul yang pertama. Jadi dia diutus kepada umat yang kufur, umat yang mensyirikkan Allah. Maka dia dinamakan rasul yang pertama. Itu dalam hadis-hadis yang sahih seperti dalam Sahih Bukhari ada disebut tentang para rasul di padang mahsyar kelak nanti. Di padang mahsyar para umat-umat mereka akan memohon syafaat kepada para rasul. Di antara yang dimuat adalah Nabi Nuh alaihissalam. Dalam hadis Sahih Bukhari disebut, ya Nuhu anta awwalur rusuli. Wahai Nuh, engkaulah rasul yang pertama. Dia ada lafaz dalam Sahih Bukhari sebut engkaulah rasul yang pertama. Kenapa kata Ibnu Abbas? Kerana Nabi sebelum pada itu, Nabi Adam dan Nabi Idris, mereka tidak ada umat yang mensyirikkan Allah. Adapun Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada umat yang mensyirikkan Allah. Maka dia dinamakan rasul yang pertama. Itulah yang zahir. Zahirnya iaitu rasul pertama Nabi Nuh. Sebab itu kisah Nabi Nuh alaihissalam ini dia ada lebih banyak, lebih pelbagai. Lebih banyak dan lebih pelbagai. Berbanding kisah Nabi Adam alaihissalam, kisahnya sedikit saja dan maka diulang. Kisah yang sama ada pada bab taubat, itulah juga kisah dan juga doa dalam bab doa. So doa Nabi Adam alaihissalam sama saja seperti mana taubat Nabi Adam alaihissalam. Namun bab Nabi Nuh alaihissalam ini, doa Nabi Nuh berbeza. Kalau dulu dalam bab taubat, dia kisah Nabi Nuh dengan keluarga dia, isteri dan juga anak dia. Jadi Nabi Nuh alaihissalam bertaubat daripada permintaan dia untuk diselamatkan anak dan juga isteri dia. Tapi dalam kisah ini berbeza. Kisah pada malam ni dibawa kisah berkaitan dengan umat Nabi Nuh alaihissalam yang mensyirikkan Allah. Jadi doa Nabi Nuh alaihissalam juga lebih banyak. Jadi Syekh Abdul Razak hafizahullah dia buat dua bahagian. Malam ni kita nak cover satu bahagian cukuplah. Kerana satu bahagian tu pun dah banyak ayat Quran yang menceritakannya. Jadi dia buat dua bahagian. Satu bahagian iaitu malam ni bahagian penceritaan berkaitan dengan umat Nabi Nuh yang mensyirikkan Allah, bagaimana Allah turunkan azab bagi mereka selepas doa Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh doa, tapi doa keburukan untuk kaum dia. Maka diturunlah bagi mereka azab bentuk banjir besar. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan juga para pengikutnya daripada banjir ni dengan bahtera ataupun kapal besar Nabi Nuh alaihissalam. Jadi malam ni dia penceritaan dia dulu. InsyaAllah pada kuliah akan datang, bahagian kedua, doa Nabi Nuh. Dia akan menceritakan pula berkaitan dengan doa-doa Nabi Nuh. Doa-doa Nabi Nuh, kemudian bagaimana hadis-hadis Nabi SAW seolah-olah mensyarahkan doa tu. Jadi ini satu yang menarik, mana Syekh Abdul Razak cuba untuk mensyarahkan doa Nabi Nuh dengan doa-doa Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis Nabi kita mensyarahkan doa-doa yang ada dalam Quran daripada Nabi Nuh alaihissalam. Itu dibahagikan dua bahagian. Malam ni kita cuma akan baca saja beberapa kisah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam mendoakan keburukan pada kaum dia. Kerana kisah itu pun ya ada agak banyak ayat Quran, kita akan lalu secara ringkas lah. Untuk habiskan dahulu bahagian yang pertama ni. Itu sikit faedah tambahanlah mukadimah untuk bab kita pada malam ini. Hayyakumullah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Haji Azhar Latif, ahlan wa sahlan ya Ustaz. Masya-Allah, Azhar Latif ni Arab ke Melayu? Tulis Arab semua ni. Ahlan wa sahlan ya Ustaz. Tak ada Melayu langsung. Cikgu Wan Muhammad Nazri, alhamdulillah dapat dengar kuliah dari Gombak. Alhamdulillah balik kampung kot cikgu ni, daripada Gombak. Kampung isteri je. Haji Amirul, alhamdulillah Melaka pun clear. Oh, ini orang Melaka ni. Geng-geng Dr. Arar. Orang Melaka. Sahabul Kahfi, ayakumullah Haji. Rasul pertama Nabi Nuh. Saya ada nota lagi. Walaupun malam ni akan diumumkan dah 6 pemenang. Admin kita dah pin dah kat atas. Masih lagi dibuat nota. Ini memang betul-betul bersungguh-sungguh lah
Jadi insya-Allah setiap malam pun kita buat nota menang ataupun tidak. Puan Rosminah, Assalamualaikum Ustaz. Semoga kita diberi kefahaman agama. InsyaAllah, amin. Allahumma amin. Itulah beberapa komen lah. Alhamdulillah. Gayanya semua dalam keadaan yang baik. Jadi sampai malam ni pun tak dapat cross posting lah pada saya punya Facebook. So, mudah-mudahan follower kita masuk lah ke dalam Facebook Akademi Sunnah kita malam ni. InsyaAllah. Jadi kita akan usahakan lagi lah. Pada malam-malam yang akan datang, mudah-mudahan diangkat ban daripada Facebook. Baik. Bagi siapa yang mempunyai kitab. Bismillah. Siapa yang mempunyai kitab boleh lihat muka surat 42. Muka surat 42. Iaitu bab berkaitan dengan doa Nabi Nuh AS. Kita nak lihat bagaimana iaitu kisah Nabi Nuh sehingga membawa kepada doa Nabi Nuh, doa keburukan. Apa yang mendorong Nabi Nuh mendoakan keburukan terhadap kaumnya, itu bagaimana sehingga akhirnya Allah Azza wa Jalla memakbulkan, menerima doa Nabi Nuh dan menurunkan azab kepada kaumnya. Baik. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا innahum kanu qauman amin. Maksudnya sesungguhnya benar-benar kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia telah berkata, wahai kaumku, kamu sembahlah Allah. Tidaklah ada bagi kamu mana-mana Tuhan selainnya. Kerana sesungguhnya aku takut terhadap kamu azab hari yang besar. Pemimpin-pemimpin dari kalangan kaumnya telah berkata, sesungguhnya kami benar-benar melihat engkau dalam kesesatan yang terang-terangan. Dia telah berkata, wahai kaumku, bukan denganku kesilapan, akan tetapi sebenarnya aku adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam yang menyampaikan kepada kamu risalah-risalah Tuhanku dan yang memberi nasihat bagi kamu. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidaklah kamu mengetahui. Apakah juga kamu telah berasa hairan dengan kedatangan peringatan dari Tuhan kamu kepada kamu ke atas seorang lelaki dari kalangan kamu untuk pemberian amarannya kepada kamu dan untuk ketakwaan kamu akan Allah. Dan kerana harapannya semoga diberikan kamu belas kasihan. Maka mereka telah menolaknya dengan dusta, lalu kami telah menyelamatkannya dan orang-orang yang bersama-sama dengannya di dalam bahtera itu. Dan kami telah menenggelamkan orang-orang yang menolak dengan dusta terhadap ayat-ayat kami. Kerana sesungguhnya adalah mereka satu kaum yang buta hati. Baik, surah Al-A'raf ayat 59 sehingga 64. Surah Al-A'raf ayat 59 sehingga ayat 64. Jadi ayat ini menceritakan secara umum penceritaan bagaimana kaum Nabi Nuh AS telah mensyirikkan Allah, mendustakan risalah Nabi Nuh. Akhirnya mereka diazab dengan banjir yang besar. Jadi dalam kisah ini diceritakan bagaimana Nabi Nuh AS dia telah diperlekehkan oleh kaum dia. Mana kaum dia menyebut dia itu sendiri berada dalam kesesatan. So kaum itu sesat tapi dia tuduh orang lain sesat. So ini salah satu daripada kaedah
Salah satu daripada kaedah golongan yang sesat untuk justify, untuk pertahankan diri dia, dia akan serang orang yang lain dengan kesesatan. Dia tuduh orang sesat. Jadi orang yang berada dalam kesesatan, dia tak mengaku dia sesat. Seperti mana orang yang gila, dia tak mengaku dia gila, tapi dia tuduh orang lain yang gila. Jadi untuk selamat diri dia, dia tuduh orang lain yang sesat. Begitulah kita lihat pada hari ini. Apabila kita menyampaikan dakwah, dan kita akan dituduh sesat semula. Kenapa? Salah satu cara untuk bertahan diri ialah dengan menyerang. Hari ni kadang orang main bola, minat bola, mereka ada teori ni. Teori, di antara teori untuk bertahan adalah dengan menyerang. Di antara pasukan bola guna teori ni lah Brazil lah. Kita lihat Brazil ni dia tak berapa bertahan sangat. Dia bukan macam style Itali contohnya. Itali dia suka bertahan. Di Brazil ni dia suka menyerang. Sebab apa? Dengan cara menyerang, automatik dia bertahan. Sebab bila dia serang, bola duduk belah sana, bola tak datang belah dia. So dia selamatlah. Dia sebenarnya bertahan dengan cara menyerang. So begitulah golongan yang sesat. Yang antara cara mereka bertahan, dia nak justify, nak pertahankan diri dia, bukan dengan hujah pun. Dia akan sebut bahawa orang yang melawan dia sesat. So dia tuduh balik Nabi Nuh AS sesat. Sedangkan dia sendiri lah yang sesat. Kemudian disebut di sini faedah bahawa Nabi Nuh AS ini dia diragui oleh kaum dia. Kenapa? Kerana dia rasul yang dikeluarkan, yang dibangkitkan di kalangan kaum dia sendiri. Seorang lelaki di kalangan mereka sendiri. Alhamdulillah malam ni juadah kita TO. Alhamdulillah. Jadi satu yang menghairankan, sebut di sini, satu yang menghairankan bagi kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh itu sendiri dibangkitkan di kalangan mereka. Sebab itu para ulama menyebut antara golongan yang paling zuhud terhadap seorang ulama, seorang alim adalah jiran dan ahli keluarga dia. Zuhud makna apa? Makna dia tak peduli. Bukan makna zuhud yang kita faham. Maksud zuhud di sini, makna dia tak hormat, dia tak peduli, dia tak manfaatkan. Jadi ulama ini yang paling orang tak peduli kat dia, keluarga dia dan jiran dia. Keluarga dan juga jiran. Kita lihat jarang para ulama ini yang menjadi pengikut kuat dia adalah keluarga. Jarang yang menjadi pengikut kuat dia adalah jiran dia sendiri. Sebab dia ni orang biasa, duduk di kalangan kita. Jadi kita tak berapa nak hormati dia. Kita lebih hormat orang yang duduk di luar. Orang yang di luar, yang jauh daripada kita. Itu antara nasihat Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Ulama ni dia kena bermusafir. Dia kena bermusafir kerana fitnah pun manusia ni kebiasaannya macam tu. Apabila dia bermusafir, mana mereka lebih manfaatkan dia, lebih hormati dia, lebih mereka lebih muliakan dia, lebih berminat dengannya. Kecuali sebahagian ulama memang keluarga ke, jiran ke semua yang menjadi pengikut kuat dia, manfaatkan dia. Tapi cuma ni pemerhatian para ulama lah. Kebiasaannya macam tu. Tak semestinya lah. Kebiasaannya begitu. Baik. Hayakumullah Haji MB. Nahun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiqh ya Ustaz Haji Rizwan. Ini pun Arab juga ni. Dia tulis semuanya Arab. Haji Ashabul Kahfi, surah Al-A'raf. Ada nota malam ni ya. Hayakumullah. Baik. Itu sebab sikit berkaitan dengan penceritaan kaum Nabi Nuh AS. Di kaum Nabi Nuh mereka menentang dia. Bahkan mengejeknya dengan angkuh. Baik. Kemudian Nabi Nuh AS pun berdoa. Namun doa ni disebut apa? Selepas daripada 950 tahun. Lepas dia dah diejek, mereka dah mensyirikkan Allah, mereka ni dah tak makan saman 950 tahun. Ini faedah kita apabila nak berdoa, jangan mudah putus asa.
Kalau kita rasa kita dah doa 10 tahun, kalau kita banding 950, jauh lah bandingan 10. Kalau kita banding dengan Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS, dia mula doa ni lepas 950 tahun. Bukannya kita baru setahun terus dah doa. Tak, lepas 950 tahun. Ini mengambil masa yang lama. Mana mereka ni memang dah tak ada chance dah ni. Dah teruk sangat dah. 950 tahun. Tak juga beriman. Maka barulah Nabi Nuh AS doa. Apa Nabi Nuh doa? Seperti mana dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qala rabbi inna qaumi kadzabun faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Maksud dia iaitu Nabi Nuh AS berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menolak dengan dusta akan aku, maka dengan itu engkau buatlah keputusan di antaraku dan mereka dengan sebenar-benar keputusan. Dan engkau selamatkanlah aku dan orang-orang yang bersama-samaku dari kalangan orang-orang mukmin. Surah Asy-Syu'ara ayat 117 sehingga 118. Surah Asy-Syu'ara ayat 117 dan 118. Inilah doa Nabi Nuh alaihi salam. Tapi kita kena faham betul-betul kerana doa ini memang doa keburukan. Doa keburukan. Tapi doa keburukan selepas 950 tahun. Dia boleh mendoakan keburukan, tetapi ia bukan kebiasaan. Kebiasaan para rasul. Nabi kita pun bukan kebiasaan dia. Walaupun ada seperti mana qunut nazilah, ada. Tapi qunut nazilah kita kena baca juga sebab urut. Macam mana hadis tu boleh keluar. Cerita qunut nazilah. Sebab apa? Nabi hantar pendakwah. Pendakwah bukannya hantar ekspedisi perang. Hantar pendakwah. Pendakwah ni kena bunuh. Sahabat-sahabat Nabi kena bunuh. Tinggal seorang saja. Seorang tu dihantar balik untuk cerita macam mana yang sahabat-sahabat lain dibunuh. Dia kotlah kalau nak bunuh semua. Tapi dia bunuh, dia tinggal seorang. Supaya seorang ni boleh cerita. Maknanya jahat semualah. Angkuh. Jahat, betul angkuh lagi. Maka barulah Nabi doa qunut nazilah. Kalau tak, bukan kebiasaan Nabi setiap hari qunut nazilah. Sebab kadang kita takut bila kita baca doa-doa Nabi Nuh ni kan. Doa Nabi Nuh keburukan untuk kaum dia. Kita pun kalau gaduh sikit je qunut nazilah. Setiap hari qunut nazilah. Gaduh dengan kawan qunut nazilah. Seperti mana kadang dulu kita ada dengar kat Facebook kan. Orang gaduh-gaduh kat Facebook. Dan yang kau siap aku qunut nazilah kau. Sikit-sikit nak qunut nazilah. Bukan itu kebiasaan kita. Sebagai seorang Muslim, bukan itu kebiasaan kita. Yang ni kita bacalah sebab nuzul dia macam mana. 950 tahunnya barulah dia didoa. Maka berhati-hati. Kalau kata saya nak beramal dengan doa ni, kalau boleh tak perlulah. Tak perlu kalau boleh. Cuma ya doa itu ya doa para rasul juga. Ini boleh tak ada masalah, cuma ya bukanlah satu kebiasaan. Pun begitu doa ini kalau kita baca terjemahan tadi sebut bahawa Nabi Nuh minta buatlah keputusan di antaraku dan mereka dengan sebenar-benar keputusan. Mana bukanlah dengan jelas. Nabi Nuh minta supaya mereka diazab, tapi Nabi Nuh minta apa? Keputusan. Dia minta keputusan. Allah nak ampun mereka ke? Allah nak bagi hidayah kepada mereka ke? Ataupun Allah nak bagi chance lagi ke? Nabi Nuh minta apa? Buatlah keputusan antara aku dan juga mereka. So doa ini juga bukanlah dengan jelas. Inilah kita kata keistimewaan wahyu. Doa-doa ni wahyu. So bila dia wahyu, dia tepat. Kalau dapat kat kita bagi cukup-cukup lah. Kita tak ada lah nak karang-karang macam ni. Tapi ini wahyu. So doa wahyu, inilah sebaik-baik seafdal doa. Baik. Kemudian Allah pun kabulkan. Allah terimalah doa Nabi Nuh alaihi salam. Allah pun terima. Bila Nabi Nuh dah mengadu kepada Allah, maka Allah pun terima. Hayakumullah Puan Aminah. Alhamdulillah. Cikgu Faizul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Mudah-mudahan semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Baik. Kemudian Allah pun kabul doa Nabi Nuh seperti mana dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Maksudnya maka kami telah selamatkan dia, iaitu Nabi Nuh AS dan orang-orang yang bersama-samanya di dalam bahtera yang penuh syarat itu. Kemudian kami telah menenggelamkan selepas sisa-sisa yang tinggal itu. Sesungguhnya terdapat di dalam yang demikian itu benar-benar satu tanda. Sedang tidaklah sesekali kebanyakan mereka akan beriman. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dialah yang maha perkasa, yang maha mengasihani. Surah Asy-Syu'ara ayat 119 sehingga 122. Surah Asy-Syu'ara ayat 119 sehingga 122. Baik, dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menerima doa Nabi Nuh AS. Bahkan ayat ini Allah Azza wa Jalla menegaskan bahawa tidaklah mereka itu akan beriman, melainkan sebahagian kecil mereka. Ayakumullah. Mana dia punya kepala hilang pula. Turun jatuh kat bawah. Macam mana dengar clear? Kepala dia jatuh pula. Baik. Seterusnya dalam ayat ni Allah Azza wa Jalla menekankan tidaklah sesekali kebanyakan mereka akan beriman. Maknanya Allah Azza wa Jalla dah mengetahui mereka ni kalau kita bagi chance lagi, dia memang akan tak beriman juga. Macam mana mic kita? Slow sikit lah, perlahan sikit. So wire kita dah betul lah. Kita tengok kat sini. Oh ni off smartphone. Dia kena kamera. Off or smartphone. Maknanya betul dah tu. Betul dah tu. Wire kita. Okey dah kot. Cuma suara kena kuat sikit. Baik. Jadi dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla dah tegaskan bahawa tidaklah sesekali kebanyakan mereka akan beriman. Jadi yang menunjukkan kepada kita bahawa mereka ni jika diberi chance pun maka dia tak beriman juga. Allah dah tahu. Allah Maha Adil. Allah azab mereka tu sesuai dengan sudahan mereka ni. Baik. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah Azza wa Jalla menceritakan lagi bagaimana diturunkan azab ke atas mereka kaum Nabi Nuh. Itu Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Maksudnya kaum Nuh telah menolak dengan dusta sebelum mereka, lalu mereka telah menolak dengan dusta hamba kami dan mereka telah berkata gila dan telah dihalau dia, lalu dia telah berdoa kepada Tuhannya bahwasanya aku dikalahkan, maka dengan itu engkau balaslah. Lalu kami telah bukakan pintu-pintu langit
dengan membawa air yang mencurah turun dengan banyaknya. Dan kami telah menyebabkan mengalir dari bumi mata airnya, lalu air bertemu satu sama lain di atas kerana hal yang benar-benar telah ditetapkan ia, dan kami telah membawanya di atas yang dibuat dengan papan-papan dan paku-paku yang berlayar di bawah mata-mata kami, kerana untuk pembalasan bagi orang yang adalah dia telah ditolak. Demi sesungguhnya benar-benar kami telah meninggalkannya menjadi tanda. Maka dengan itu apakah ada seorang pun orang yang mengambil pengajaran? Maka dengan itu dalam keadaan bagaimanakah azabku dan amaran-amaranku? Demi sesungguhnya benar-benar kami telah membuat Al-Quran senang kerana pengingatan. Maka dengan itu apakah ada seorang pun orang yang mengambil pengajaran? Surah Al-Qamar ayat 9 sehingga 17. Surah Al-Qamar ayat 9 sehingga 17. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menceritakan juga tentang azab yang diturunkan terhadap kaum Nabi Nuh alaihi salam. Yang mana mereka menuduh Nabi Nuh seorang yang gila. Dan tuduhan ini tuduhan yang sama terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dituduh juga seorang yang gila. Selain daripada ahli penyair, seorang yang gila, ahli sihir, dituduh kepada Nabi kita. Ini adalah sunnatullah. Memang Allah cipta para rasul akan mendapat tuduhan-tuduhan yang sama. So, kalau kita juga mendapat tuduhan yang sama, ini adalah sunnatullah. Ini Nabi Nuh pun dituduh gila. Sehingga akhirnya diturunkanlah azab. Iaitu hujan yang sangat lebat. Diturunkan pintu-pintu langit dengan buah air yang mencurah. Selain daripada hujan, juga dikeluarkan mata air. Lalu bertemu dua air ini. Jadi hujan satu, mata air pun keluar juga. Ini satu yang ajaib. Satu yang bukan kebiasaan. Biasa kita kata kalau banjir ni sebab hujan lebat kan. Hujan lebat, lepas tu daripada hujan lebat tu pula sungai. Sungai juga mengalir dengan deras. Tapi ini disebut mata air. Yang keluar juga memancut keluar mata air. Ini satu yang pelik. Satu yang ganjil. Dan itulah zahir. Zahirnya. Wa fajjarna al-arda uyunan. Kami keluarkan daripada bumi ini mata. Uyunan mana mata air. Itu walaupun dia kata mungkin maksud dia apa, hujan ni bila turun sungai naik ataupun tasik naik. Tak, secara zahirnya apa yang disebut dalam ayat ini adalah mata air. Itu penterjemah kita terjemah pun mata air juga. Itu keluar mata air, satu yang ganjil. Mata air keluar dengan banyaknya, hujan juga turun dengan lebat. Betul ya, jadi satu banjir yang sangat dahsyat. Mana ia tak terfikirlah. Kerana kita tak jumpa pada zaman kita sehingga kedahsyat itu. Mata air bertemu dengan hujan. Baik. Jadi disebut oleh Syekh Abdul Razak bahawa Nabi Nuh AS doa dengan doa ini apabila dia pun dah mula rasakan tiada lagi kebaikan yang berbaki. Tengok tak ada dah kebaikan. Dia ni dah last dah ni. Habis dah mereka ni. Sebab itu Nabi Nuh AS berdoa dengan doa ini. Bukan makna dia putus asa pada rahmat Allah. Tapi dia melihat bahawa kaumnya tidak ada lagi dah kebaikan. Nabi Nuh pun rasa benda yang sama. Dan dia seorang Rasul. Rasul. Tapi kita taklah. Kita bukan Rasul. Baik. Cun Ashabul Kahfi. Alhamdulillah. Sound kita cun. Clear elok sound. Ingat mungkin ada masalah yang lain aku ataupun mungkin suara pun slow sikit lah pada malam ni. Baik. Kemudian ayat yang lain pula Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa laqad nadana Nuhun falani'mal mujibun munajjaynahu wa ahlihi minal karbil azim. Maksudnya sesungguhnya benar-benar Nuh telah berdoa merayu kepada kami, maka pastinya amat baik sekali penjawab itu, dan kami telah menyelamatkan dia bersama dengan pengikut-pengikutnya dari penderitaan yang besar itu. Baik, surah As-Saffat ayat 75 hingga 76.
Surah As-Saffat ayat 75 76. Bila ayat ni Allah Azza wa Jalla telah menerima doa daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Al-mujibun, penjawab kembali kepada Allah. Mana Allah menjawab. Allah menjawab doa-doa hamba-Nya, termasuklah doa Nabi Nuh. Baik, kemudian Allah selamatkan Nabi Nuh alaihi salam. Ini cerita diselamatkan pula Nabi Nuh. Jadi disusun mengikut kronologi. Susunan ni mengikut kronologi. Pada awal dia cerita umum, kemudian dia ceritakan bagaimana kaum Nabi Nuh mensyirikkan Allah. Lepas tu bagaimana Nabi Nuh alaihi salam doa, kemudian bagaimana diturunkan azab. Sekarang ni bagaimana diselamatkan pula kaum Nabi Nuh daripada azab tadi. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla memperincikan lagi bagaimana diselamatkan kaum Nabi Nuh ni. Diperincikan proses penyelamatan itu. Di mana dalam Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbinsurni bima kadzabun فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Maksudnya dia Nuh telah berkata, wahai Tuhanku, engkau tolonglah aku dengan kerana penolakan dengan dusta oleh mereka akan aku, maka kami telah mewahyukan kepadanya dengan firman, engkau binalah bahtera di bawah mata-mata kami dan pewahyuan kami, lalu apabila perintah kami datang dan ketuhar itu meruak-ruak, sedemikian engkau masukkanlah ke dalamnya dari setiap sepasang berduaan dan keluargamu, melainkan orang yang ketetapan itu telah dikeluarkan sebelum ini ke atasnya dari kalangan mereka, dan janganlah engkau merayu kepadaku mengenai orang-orang yang zalim, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Surah Al-Mu'minun ayat 26 hingga 27. Surah Al-Mu'minun ayat 26 hingga 27. Dalam ayat ni Allah Azza wa Jalla memperincikan bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Nuh AS dengan pengikutnya. Itu Allah Azza wa Jalla berfirman supaya dibina bahtera dan diperintahkan apabila ketika itu datang perintah dan ketuhar itu meruak-ruak. Ini satu yang agak menarik kita dapati dalam tafsir. Tanur ni maksudnya ketuhar. Hari ni puan orang Arab guna istilah tu tanur, ketuhar, oven, untuk mungkin masak kambing, itu juga untuk masak roti. Itu dipanggil tanur. Dan tanur ni ketuhar yang klasik zaman dulu punya. Ya, tengok Arab ataupun mungkin orang Afgan, orang Pakistan, India kan dia buat tanduri. Jadi roti dia tempek-tempek kat tepi itu, itulah tanur. Difahami hari ni. Kerana orang masak kambing lama, buat mandi, dibubuh dalam tu. Itu biasanya dipanggil tanur. Jadi apa kaitan dengan kisah Nabi Nuh ni? Dengan ketuhar pula. Kalau kita baca sekaligus, apabila datang perintah kami dan ketuhar itu meruak-ruak, maka masukkanlah ke dalamnya dari setiap sepasang berduaan. Apa kaitannya? Memang asalnya tanur ni adalah ketuhar. Cuma kalau boleh penterjemah, lepas ketuhar tu, dia bubuhlah sikit dalam bracket. Bubuh dalam kurungan tu, bubuhlah sikit apa maksud dia. Jadi, sama ada maksud ni, yang zahirnya, tanur ni, dia mungkin untuk masak roti, masak makanan. Dia duduk di atas tanah. Kalau zaman dulu punya, sekarang ni pun masih mereka guna, dia panggil dapur tanah ataupun oven dalam tanah. So dia korek tanah dalam, dia akan bubuh kambing, masak dalam tu. Jadi bila benda tu duduk di tanah, tiba air dah mula naik,
hujan dah mula menaikkan air, dah mula banjir, air tu dia masuk dalam abuan-abuan tu lah. Jadi abuan tu dah mula meruak. Ini satu benda yang ganjil lah biasanya. Abuan ni air tak masuk, mana nak berlaku. Nak berlaku banjir. Ketika tu cepat-cepatlah bawa naik ahli keluarga dia, bawa naik pasangan-pasangan berpasang-pasang daripada haiwan. Dan juga mungkin tumbuh-tumbuhan yang lain, biji-biji benih lah untuk ditanam kemudian. Cepat-cepat buat naik. Itulah maksud dia. Secara zahirnya begitulah. Dan dalam kitab tafsir Ibn Kathir ada faedah tambahan. Dia ada disebut bahawa yang dimaksudkan tanur ini adalah permukaan bumi. Dia kata tanur ni maksudnya permukaan bumi. Permukaan bumi dah mula naik air. Itu juga menafsirkan makna yang lahir tadi. Ada juga tafsiran dalam tafsir Ibn Kathir menyebut tanur ni maksudnya adalah cahaya. Cahaya daripada fajar. Maksudnya dah terbit fajar, dah terbit subuh. Jadi mereka ni seolah nak beritahu mereka naik kapal tu bila dah subuh. Subuh-subuh tu baru mula naik kapal. Kedua-dua dari sudut bahasanya betul. Sudut bahasa betul. So, wallahu ta'ala alam. Yang ni kita pun tak pasti dengan tepat. Apa yang dimaksudkan, adakah mereka mula naik kapal waktu subuh ataupun dimaksud mereka mula naik kapal apabila air dah mula naik. Tapi kedua-duanya betul lah. Kedua-duanya di sudut bahasanya betul. Wallahu ta'ala alam. Itu sedikit faedah tambahan kaitan dengan makna tanur ni. Kadang-kadang sekali kita baca apa kaitan. Jadi kaitannya begitulah. Baik, dan janganlah engkau merayu kepada aku mengenai orang yang zalim. Apa maksudnya? Dalam tafsir Ibn Kathir ada disebut yang masukkan ni tuju kepada anak dan isteri Nabi Nuh AS. Allah perintahkan keluarga dia bawa naik. Kecuali anak dia kufur, kecuali isteri dia yang kufur tu. Yang tu jangan bawa naik kapal. Dan mereka memang pun tak mau naik pun. Memang pun daripada awal tak mau naik pun. Jadi Allah dah pesan siap-siap, jangan bawa naik orang yang zalim ni. Yang tu tinggal. Bahkan di pertengahan jalan pun, ayat-ayat yang lain, Nabi Nuh AS pun minta anak dia naik, anak dia tak mau. Anak dia kata dia boleh percari tempat yang tinggi. Dan akhirnya dia tenggelam. So itu kisah yang kita telah baca dalam bab taubat Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS bertaubat sebab apa? Dia minta kepada Allah Azza wa Jalla sedangkan Allah dah larang dia. Dia minta last minute untuk anak dan isteri dia. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian dalam ayat yang lain pula Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ayakumullah, Haji Ashabul Kahfi, surah Al-Mu'minun ayat 26-27. Perinci yang bagaimana Allah selamatkan. Allah selamat apa tu? Ikan. Bukan ikan Nabi Nuh. Selamatkan Nabi Nuh salam dan pengikutnya. Baik. Dalam ayat lain pula Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Maksudnya, dan dia Nuh membina bahtera sedang pada setiap kali kejadian lalu dekatnya sekumpulan dari kalangan kaumnya, nescaya mereka mengejek terhadapnya. Dia telah berkata, jika kamu mengejek terhadap kami, sedemikian sesungguhnya kami akan mengejek terhadap kamu kerana ejekan kamu. Surah Hud ayat 38. Surah Hud ayat 38. Di Nabi Nuh AS ketika mana dia membina bahtera kapal dia ni, dia diejek oleh orang ramai. Kerana peliklah. Kita buat kapal tapi tak ada pun laut, tak ada pun tasik yang besar ke. Tak ada pun banjir, tak ada pun hujan lebat. Tapi buat kapal dulu. Jadi dia diejek lah, seolah orang yang gila lah. Buat benda yang belum ada. Benda yang tak jelas, yang tak pasti. Maka dia sentiasa diejek. Kemudian Nabi Nuh AS, dia jawab bahawa dialah yang mengejek mereka. Dia patah balik kepada mereka. Sebab apa? Nanti mereka akan kena ejek. Sekarang ni dia ejek Nabi Nuh AS. Nanti mereka akan kena patah balik kepada mereka. Jadi itu panduan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun
apabila orang mengejek sesuatu yang buruk, maka kita patah balik saja. Sebab itu dalam hadis yang sahih Nabi SAW memerintah kita untuk jawab kalau orang ejek kita, jawab wa alaika. Seperti mana dalam kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia diejek oleh seorang Yahudi, assalamu alayka. Dalam kuliah yang lepas kita ada baca hadis ni, assalamu alayka, kematian ke atas kamu. Nabi suruh jawab wa alayka, ke atas kamu pun macam tu. Bukan ke atas kamu betul pergi tambah lagi, tak. Nabi Nuh AS pun dia jawab patah balik saja. Ini petunjuk daripada para rasul. Nabi Nuh termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Disebut apa? Sungguhnya kami akan mengejek terhadap kamu kerana ejekan kamu. Mana dia patah balik saja benda, bukan dia start dulu ataupun dia tambah. Dia patah balik benda yang sama. Seperti mana kita jawab wa alaika. Itu jawapan dia. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman lagi, فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Maksudnya, maka kelak akan kamu ketahui siapakah yang azab yang akan mengaibkannya akan datang kepadanya, dan yang azab yang kekal akan menimpa ke atasnya. Surah Hud ayat 39. Jadi nanti mereka akan tahu azab yang mana yang akan mengaibkan dan yang akan kekal menimpa ke atas mereka. Baik. Kemudian ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman lagi, hatta idza jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kulli zawjayn ithnain wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al-qawl wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Maksudnya sehinggalah apabila perintah kami telah datang dan ketuhar itu telah meruak-ruak, kami telah berfirman, engkau muatkan ke atasnya dari setiap sepasang berduaan dan keluargamu, kecuali orang yang ketetapan itu telah dikeluarkan sebelum ini ke atasnya dan orang yang beriman. Sedang tidaklah telah beriman bersama-sama dengannya, melainkan hanyalah bilangan yang sedikit. Surah Hud ayat 40. Surah Hud ayat 40. Ayat ini menceritakan dengan makna yang hampir sama. Cuma ada sikit faedah tambahan secara ringkasnya, iaitu tidak beriman melainkan bilangan yang sedikit. Sedikit tu banyak mana? Dalam tafsir Ibn Kathir ada menyebut berapa pandangan. Ada yang sebut 7. Mana 7 orang saja. Ada yang sebut 8 orang. Ada yang sebut 80. So, ada 3 pandangan utama lah. Sebut oleh Ibn Kathir. 7, 8 ataupun 80. Tapi katakanlah 80 pun sikit. Bayangkan 950 tahun, ada 80 orang. Ada 80. Mana teruk sangatlah. Mereka ni, kaum Nabi Nuh AS ni. 80 orang saja. Kalau kita ambil pandangan 7, lagi sikit sangat. Lagi sikit. 7 orang saja yang berbaki, yang beriman dengannya, yang diselamatkan dalam bahtera Nabi Nuh AS. Wallahu alam. Yang penting bagi kita berapa orang itu tak penting. Tidak, Al-Quran akan sebutlah. Yang penting bagi kita sikit. Yang penting kita di kalangan yang sikit tersebut. Yang penting kita di kalangan yang sedikit tersebut. Jangan kita pula yang di kalangan yang kufur tu. Jadi biasanya orang yang sikit ni pun mereka terpilih lah. Jadi ini adalah faedah bahawa kita tak semestinya majoriti itu benar. Majoriti tak semestinya betul. Kerana kita tengok yang ni minoriti, kalau 7, 80, sangat minoriti, sangat kecil. Tapi inilah yang benar. Itulah hadis-hadis yang sahih pada hari akhirat kelak, di padang mahsyar dibangkitkan para rasul. Ada yang pengikut mereka hanya 2 orang. Ada yang tak ada pengikut pun. Jadi dia tu benar. Kenapa tak ada orang yang ikut? Kebenaran tak diukur berdasarkan para pengikut. Ramai ke sikit. Ini ujian untuk kita. Kadang kita tengok pengikut ramai. Jadi dia mesti betulnya. Tak semesti. Tak semesti. Pengikut dia ramai ke sikit ke, itu bukan satu ukuran. Tapi kebiasaan manusia ni, dia akan, fitrah manusia dia akan ikut siapa yang ramai lah.
Pengikut yang ramai kita pun ikut crowd. Kita ikut saja. Arus. Ikut arus. So ini kita kena perhati. Kadang-kadang arus tu betul, ramai. Betul. Kadang-kadang yang sedikit itulah yang betul. Baik. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman lagi, وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Telah dikatakan, wahai bumi, engkau telanlah airmu, dan wahai langit, engkau hentikanlah, dan telah dibuat surut keseluruhan air, dan telah terlaksana ketentuan itu, dan ia telah berlabuh di atas gunung Judi, dan telah dikatakan sejauh-jauh penyingkiran jauh bagi kaum yang zalim itu. Surah Hud ayat 44. Surah Hud ayat 44. Dalam ayat ini diceritakan di mana terdamparnya bahtera Nabi Nuh AS iaitu di Gunung Judi. Bukit Judi ini sampai hari ini pun ada nama Bukit Judi dekat Turki. Dekat Turki. Dia dekat dengan sepadan Syria dengan sepadan Iraq. Utara Iraq, utara Syria, tapi di dalam Turki. Nama Bukit Judi. Adakah itu bukit yang sama? Wallahualam. Tapi kita tengok pengkaji-pengkaji ekologi ke, arkeologi ataupun pengkaji-pengkaji Quran. Zaman moden ni selalunya mereka akan tuju kat situ lah. Itulah Bukit Judi. Wallahualam, mungkin situ, ataupun mungkin bukit tu kat tempat lain ke. Kesan-kesan sejarah ni kita susah. Terutama ni dah berapa jauh. Sejarah Nabi kita SAW pun kadang kita tak dapat nak tentu dengan tepat. Tapi itulah yang paling masyhur pada zaman ini. Baik. Kemudian seterusnya Allah Azza wa Jalla berfirman lagi la ayat yang lain. Qila ya Nuh ihbit bisalamin minna wa barakatin 'alayka wa 'ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna 'adzabun alim. Maksudnya telah difirmankan wahai Nuh, engkau turunlah dengan keadaan selamat dari kami dan keberkatan ke atas engkau dan ke atas umat-umat dari orang-orang yang bersama-samamu. Ada umat-umat kami akan terus-menerus membiarkan mereka merasa nikmat, kemudian azab yang amat menyakitkan akan menimpa mereka dari kami. Surah Hud ayat 48. Jadi dalam ayat ini diceritakan Nabi Nuh AS dan pengikutnya, kaumnya yang beriman, turun dengan selamat dan penuh keberkatan. Dia bila turun selamat penuh keberkatan. Setakat tu dia diceritakan ayat ni. Tapi kalau datang Israiliyat, dia akan cerita Nabi Nuh bila turun sejahtera selamat, mereka pun kumpullah bijirin-bijirin, masak bijirin tu, jadilah bubur Ashura. Dan ya peristiwa ni bila mereka selamat ni berlaku pada hari Ashura ataupun 10 Muharram lah, hari Ashura. Jadi hari Ashura ni macam-macam jadi. Macam-macam riwayat ada. Nabi Nuh selamat pada kapal, turun pada kapal dengan selamat. Ada cerita Nabi Ibrahim AS selamat daripada api, daripada dibakar api. Jadi 10 bulan Muharram ni macam-macam cerita ada. Namun yang sahihnya, seperti mana dalam Sahih Bukhari, Nabi Musa AS selamat daripada Fir'aun. Itu yang diceritakan oleh Yahudi kepada Nabi SAW dan Nabi mendiamkannya. Dan Nabi sebut, aku lebih layak untuk berpuasa pada hari ini. Nabi seolah endorse lah, mengiktiraf riwayat tersebut. Jadi itu salah satu yang sahih. Itu hari Ashura, apa yang berlaku, Nabi Nuh AS selamat, Nabi Musa AS selamat daripada Fir'aun. Adapun kisah Nabi Nuh ini datang daripada Israiliyat, wallahu a'lam. Bahkan Nabi Nuh AS bukanlah diutus sebagai chef, untuk tukang masak, bawa resepi bubur Ashura lah sebagainya. Kalau ada, itu cuma selingan daripada orang Yahudi lah, Israiliyat. Kita boleh dengar cerita ni tapi kita taklah berpegang dengannya. Kita nak masak-masak, kita makan sudah. Kerana sedap juga, terutama yang datang daripada Kelantan. Ada
Cikgu Faizul, Cikgu Nazri, orang Kelantan, dia punya Ashura dia ada lauk. Ashura dia lain macam, sedap. Bandingan Ashura tempat lain. Kan? Kita makan tak ada masalah. Tapi jangan kata cerita hak ni Nabi Nuh lah masak. Dia bukan syekh macam kita. Dia seorang Nabi. Baik. Dan yang terakhir, Allah Azza wa Jalla berfirman, Wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Allah Azza wa Jalla menguasai ke atas urusannya, akan tetapi benar-benar kebanyakan manusia tidaklah mereka mengetahui. Surah Yusuf ayat 21. Surah Yusuf ayat 21. Semua ni dah ada dalam Quran, tapi kebanyakan manusia tak tahu. Kadang-kadang dia memang tak tahu sungguh. Kadang-kadang dia tahu tapi dia tak mau baca. Kadang-kadang dia tahu tapi dia tolak. Kerana Allah Azza wa Jalla ceritakan dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Cukup sekadar itu kuliah kita malam ni. Kita berhenti dahulu bab separuh daripada bab doa Nabi Nuh AS. InsyaAllah kuliah akan datang. Dia akan menceritakan doa-doa Nabi Nuh yang pelbagai. Dan bagaimana doa Nabi kita SAW diharmonikan, disesuaikan. Ataupun dia disyarahkan bersama dengan doa Nabi Nuh AS. Baik. Ashabul Kahfi, hayakumullah. Pengikut Nabi Nuh menurut Ibn Kathir 7880 ya. Hayakumullah, barakallahu fikum. Wa fiik Ashabul Kahfi. Puan Sarimah, Assalamualaikum Ustaz, sahabat semua. Semoga mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, jadi kita punya admin dah boleh kot untuk kita iklankan siapakah pemenang yang istiqamah dan bertuah pada malam ini. Okey, insyaAllah kita akan livekan nama-nama pemenang supaya memberi semangat, motivasi kepada yang lain lah. Bukanlah untuk berbangga, sekadar untuk kita seronok-seronok lah. Jadi yang lain tengok, nama dia ada, lain kali insyaAllah orang lain nak nama dia pula naik lah. Sekadar semangat. Ini semua ada, macam kita kat universiti dulu lah. Okey, dah boleh umum lah. Kita tunggu keluar dekat live kita. InsyaAllah nanti nama keluar kat live ni, keluar kat skrin kita ni. So, semua orang pun boleh tengok, boleh share. Kita dulu kat universiti dulu macam tu lah. Sistem universiti tak tahu tentang apa macam mana. Keputusan exam, semua dia boh. Semua orang boleh tengok. Boh dekat papan tanda. Tujuan dia supaya kita semangat lah. Kita mencontohi kawan-kawan yang lain. Bismillah. Okey, nama-nama pemenang dah ada di sini. Tuan-tuan pun boleh tengok nama pemenang. Sekejap nama. Haji Amirul. Saya tak apa nak boleh baca. Kita punya internet slow sikit kot. Tak apa nama. Ashabul Kahfi. Okey, Haji Amirul, Ashabul Kahfi. Kita tengok kat handphone baru nampak sikit. Puan Julie Garden, Puan Rosminah Abdullah, Haji Abu Sa'id Al-Marwi, Haji Muhammad Safwan. Ini Safwan mana? Safwan, Haji Safwan kita ke? Safwan Muhammad Rushdi. Bukan Haji Safwan kita, Haji Muhammad Safwan, nama sama. Sebab tu boleh menang kot. Muhammad Rushdi. So ada 6 nama. 6 nama-nama ni. InsyaAllah. Tolong PM kita punya admin. PM admin. Kalau tak PM tak dapat lah hadiah kita. Setiap seorang RM150. RM150 kita punya kupon lah untuk membeli kitab-kitab. So dah manfaatkan kitab ni. Bila orang dah infak, orang dah wakafkan kitab. Jadi kita kena manfaatkan lah. Jangan dapat kitab simpan pula.
dekat rak saja. Jadi dibacalah dan diamalkan, itu yang lebih utama diamalkan. Tahniah sekali lagi. Haji Ashabul Kahfi kita pun dah nampak dah. Dah nampak lama dah. Nama dia pun dah ada. Malam ni pun ada. Ada yang lain-lain tu jangan lupa untuk PM kita punya admin untuk claim hadiah. Mana yang belum berjaya, bukannya tak berjaya, belum berjaya, InsyaAllah cuba lagi. Akan datang kita harap ada lagi lah kontes yang seperti ini insyaAllah. Jazakallah khairan Haji Ashabul Kahfi wa iyyakum. Baik, cuba sekadar itu kuliah kita malam ni, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Tahniah sekali lagi pada siapa yang memenangi paduan kita malam ni. Mudah-mudahan dimanfaatkanlah sebaik-baiknya kitab tersebut. Tertangguh dahulu dengan doa Nabi SAW. Allahumma la taj'alid dunya kibara hammina wa la mablagha ilmina. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh.